Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Hari ini hari pertama bagi umat Islam di negara ini menyambut ataupun menjalani ibadah puasa. Selamat berpuasa secara khususnya kami ucapkan kepada anda. Tapi untuk waktu ini juga sambil-sambil mungkin ada yang sedang bersiap untuk mungkin pergi membeli juadah berbuka puasa. Tetapi untuk yang penting pada petang ini untuk kita melihat kepada signifikannya lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jerman selama 6 hari bermula pada Isnin, dan kalau ikutkan Jerman merupakan rakan perdagangan terbesar Malaysia dalam kalangan anggota Kesatuan Eropah, dan difahamkan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka mengeratkan lagi hubungan dua hala serta kerjasama pelbagai bidang di antara Putrajaya dan juga Berlin. Dan untuk difahamkan juga Malaysia ketika ini mempunyai ramuan yang lengkap untuk menjadikan negara sebagai pengeksport tenaga boleh baharu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keyakinan itu berdasarkan kepada kekuatan Malaysia dalam sektor tenaga hijau, solar dan ekosistem pembangunan yang mampan. In terms of renewable energy, that has been our thrust, our focus now. And we are fortunate because we're strong in solar, strong in green, and strong in terms of our capacity to export renewable energy, which we have done so to the capital of Indonesia, the new capital, to undersea cable, green energy to Singapore, and one dedicated to Peninsular Malaya. So it's a huge potential. That is why you can see this mushrooming of data centers and AI into the region in Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz pada Isnin. Anwar turut menegaskan kesaling hubungan yang baik yang luas antara Malaysia dan Jerman yang wajar terus diterokai. Oleh itu, Jerman disifatkan sebagai rakan dagang penting daripada negara-negara Kesatuan Eropah. Sebagai reaksi kepada kenyataan Perdana Menteri itu, Scholz berkata Jerman akan terus mencari peluang untuk mengembangkan pelaburannya di Malaysia berdasarkan kepada potensi Malaysia untuk membangunkan sektor tenaga boleh baharu, terutamanya tenaga hidrogen. Untuk rekod, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSA melaporkan pelaburan dua hala Malaysia-Jerman setakat Januari 2024 meningkat sebanyak 14.8% kepada RM5.59 bilion. Manakala nilai ekspor dari Malaysia ke Jerman telah meningkat kepada RM2.92 bilion pada Januari 2024 berbanding RM2.29 bilion pada tempoh sama 2023. Seterusnya, nilai import Malaysia dari Jerman berjumlah RM2.67 bilion setakat Januari 2024. Ini menjadikan Malaysia merekodkan dagangan surplus dengan Jerman yang bermaksud nilai ekspor lebih tinggi berbanding nilai import dengan republik tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan perihal perdagangan produk berasaskan sawit dalam pertemuannya bersama Presiden Jerman. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri dalam pertemuan pada Isnin itu, kedua-dua pemimpin turut menyentuh mengenai isu-isu berkepentingan bersama. Perbincangan terkait isu yang menjadi kepentingan bersama kedua-dua negara antaranya melibatkan minyak sawit, produk berasaskan sawit, pendidikan serta perdagangan dan pelaburan. Untuk konteks, Malaysia mencatat nilai ekspor minyak sawit berjumlah RM40.51 bilion bagi tempoh Januari hingga Ogos 2023 dengan kuantiti ekspor sebanyak 9.66 juta tan. Media juga melaporkan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof pada Januari tahun lalu berkata Malaysia mungkin mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor minyak sawit kepada Kesatuan Eropah EU sebagai tidak balas terhadap peraturan penebangan hutan baharu yang dicadangkan EU. Menurutnya, tindakan itu adalah antara pilihan yang boleh dilakukan negara bagi menangani kempen EU yang sejak beberapa tahun lepas agak negatif terhadap industri minyak sawit. Selain itu, pertemuan empat mata itu turut membincangkan permasalahan global. Perdana Menteri sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia bersama dengan perjuangan Palestin. Kata Anwar, kedua-dua pemimpin turut menyentuh isu global dan sudah pastinya meliputi perkembangan di Palestin yang mana ia memerlukan bantuan kemanusiaan berterusan daripada semua pihak serta usaha menghentikan kekejaman rejim Zionis. Kunjungan hormat Anwar ke atas Stan Meyer berlangsung di Bellevue Palace, Berlin. Ini juga merupakan kunjungan balas selepas Stan Meyer mengadakan lawatan ke Malaysia tahun lalu.
Malaysia dan Jerman menggesa agar gencatan senjata kekal dilaksanakan di semenanjung Gaza selain pembebasan tawanan manakala bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin disegerakan. Ketika membuat gesaan itu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya Chancellor Jerman Olaf Scholz berkata komuniti antarabangsa perlu merealisasikan penyelesaian dua negara bagi menoktahkan konflik yang sudah berlanjutan selama beberapa dekad di Timur Tengah. Sometimes we have slight differences, but I think the thrust of the issues like the war in Gaza, we do agree, cessation of hostilities, immediate ceasefire, and accord humanitarian assistance to the people of Palestine, particularly in Gaza. Of course, we do acknowledge the concerns, what happened on 7th of October, but we also appeal to the Europeans and Germany in particular to take note of the fact that there have been 4 decades of atrocities, plunder and dispossession of Palestinians. So let us then move forward, and I agree with what Chancellor has said on the final two-state solution to ensure there's peace for both countries and to work in concert to ensure that there is economic development and progress for the people. Anwar berkata Malaysia mengakui bimbang dengan insiden pada 7 Oktober 2023 ketika konflik antara Hamas dengan Israel bermula, namun merayu kepada masyarakat Eropah dan Jerman khususnya untuk mengambil maklum fakta bahawa kekejaman, penindasan dan perampokan ke atas rakyat Palestin sudah berlaku selama berdekad-dekad sebelum itu. Ditanya sama ada pertemuan hari ini mampu mempengaruhi pelaksanaan gencatan senjata serta-merta di Gaza, Anwar berkata kedua-dua negara boleh memainkan peranan masing-masing dalam mencari penyelesaian berhubung perkara itu. Mengulas mengenai hubungan Malaysia dengan Hamas, Anwar berkata dasar luar negara selama ini adalah konsisten dan merujuk pendirian Malaysia yang menentang apartheid serta pembersihan etnik. Beliau berkata Malaysia mempunyai hubungan dengan sayap politik Hamas, namun menegaskan bahawa negara ini tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana kumpulan militan. Now, our relations with Hamas is the political wing of Hamas. And I make no apologies about it. And that engagement has helped at least to bring about the concerns, including about hostages. We do not have any connection with any military outfit or wing. I've clarified this to many of my European colleagues in the United States and many countries. Anwar juga berkata kekejaman yang berlaku sebelum ini selama berdekad-dekad juga tidak boleh dipadamkan dengan hanya melihat kepada sebelah pihak. Baik, bercakap mengenai isu yang sama, Chancellor Jerman Olaf Scholz berkata Jerman yang dikenali sebagai sekutu Israel bersetuju dengan Malaysia bahawa gencatan senjata kekal perlu dilaksanakan bagi mencari penyelesaian secara aman dalam krisis di Gaza. Chancellor Jerman itu berkata mereka kini menjalin kerjasama rapat dengan Amerika Syarikat dan negara-negara Arab bagi mengekang peningkatan pertempuran serta mencari penyelesaian kepada krisis tersebut. Wir sind uns jedenfalls einig, es muss mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen. Und das ist auch unsere klare Aufforderung an Israel, dass jedes Recht hat, sich selbst gegen die Hamas zu verteidigen. Eine Bodenoffensive auf Rafah halten wir nicht für richtig. Ein wichtiger Schritt wäre jetzt auch ein Waffenstillstand, der länger anhält. Am besten noch während des Ramadans. Baik, untuk waktu ini kembali saya nak terus bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Prof. Dr. adalah Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktu ini, walaupun dalam kesempatan dalam keadaan kita tengah berpuasa ini, tetapi ada perkara penting juga perlu kita beri perhatian. Banyak sebenarnya, memang sengaja saya bacakan beberapa news ataupun laporan berita berkaitan dengan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jerman, tapi mungkin pendahuluan daripada Prof melihat kepada, sudah tentu apabila kita bercakap tentang lawatan rasmi Perdana Menteri ke sebuah negara, yang menjadi tumpuan adalah selain pada nak mengeratkan hubungan dua hala, sudah tentu ia berkaitan dengan pelaburan. Pendahuluan daripada Prof sendiri melihat kepada signifikannya lawatan Perdana Menteri PMX ke Jerman untuk kali ini. Ya, saya rasa lawatan ini satu yang sangat signifikan dan ini juga adalah lawatan pertama lah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri
ke Eropah dan kenapa Jerman yang dijadikan sebuah negara ataupun negara yang paling awal lah beliau melawat. Saya rasa ada hubungan signifikan dalam konteks pertamanya pelaburan iaitu yang kita tahu bahawa nilai dagangan antara Malaysia dengan dengan Jerman ni agak tinggi yang tertinggi lah di kalangan negara-negara Kesatuan Eropah bernilai dalam 64 bilion ringgit Malaysia dan kita juga tahu bahawa Malaysia adalah negara utama rakan dagangan juga oleh Jerman di Asia Tenggara ini jadi itu signifikan yang sangat penting lah yang perlu dan kita tahu. Yang kedua saya rasa kita kena faham juga bahawa Jerman ini adalah ketua ataupun leader pemimpin kepada dunia Eropah terutamanya Kesatuan Eropah yang mana pembentukan Kesatuan Eropah itu banyak bertolak daripada desakan dan kehendak tiga negara besar sebenarnya itu Jerman Perancis dan juga Great Britain yang mana kemudiannya Great Britain dalam Brexit telah keluar jadi negara pemimpin utama Kesatuan Eropah sebenarnya adalah Jerman jadi untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan pelaburan, perdagangan dan sebagainya, saya rasa negara yang harus ditemui oleh Perdana Menteri adalah negara Jerman jadi itu saya rasa lawatan ini sangat signifikan lah dalam merencanakan agenda bukan saja secara langsung hubungan Malaysia dengan Jerman tapi juga dalam hubungan Malaysia dengan Kesatuan Eropah dan menyelesaikan isu-isu yang ada disebutkan tadi juga lah isu tentang pelaburan yang berasaskan minyak sawit dan sebagainya tapi yang saya rasa penting juga untuk ditekankan sini ialah yang juga ada kaitan dengan perdagangan ialah kita cuba membawa agenda baru dalam konteks ekonomi Malaysia terutama dalam konteks digital ekonomi dan juga dan juga tenaga hijau misalnya jadi industri ini memang sangat popular dan agak maju di negara Jerman itu sendiri dan dalam konteks ini saya rasa pelaburan daripada Jerman itu sangat ditagihlah untuk mereka melabur dalam industri yang sebegini supaya Malaysia dapat mampu merancangkan hubungan dalam konteks perdagangan bukan saja itu tapi juga membangunkan industri yang disebutkan tadi tapi yang satu yang menarik lah yang saya dapati dalam hasil lawatan ini lah Datuk Seri Anwar Ibrahim kemukakan juga membangkitkan juga isu berkaitan dengan isu Palestin jadi walaupun bukanlah jalan agenda yang sebenar antara Malaysia dan Germany tapi oleh kerana isu ini menjadi duri dan daging dalam hubungan antara negara terutama dalam konteks negara Asia dengan Eropah dan Malaysia dan negara-negara barat dan Jerman kita tahu adalah sebuah negara yang sekarang ni bukan saja berhadapan dengan konflik berlaku di Ukraine juga dari bertempias pada konflik berlaku di Palestin dan sebagai pemimpin dunia Eropah jadi mungkin suara yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim suara Malaysia kepada Jerman itu supaya Jerman boleh menerima dan juga mendengar dan juga dalam konteks sama juga mempengaruhilah tindakan yang mungkin diambil oleh Germany pada masa akan datang khususnya berkaitan dengan Palestin Jadi dalam konteks ini saya rasa ada 4 isu yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya rasa beri signifikan dalam konteks hubungan dua negara ini dan juga yang paling penting adalah dalam konteks isu sejagat yang menjadi ataupun menghantui ataupun menjadi duri dan lagi dalam hubungan pelbagai negara iaitu isu Palestin itu sendiri yang perlu diselesaikan secara segera lah. Prof ada menyebut tentang beberapa perkara ataupun tumpuan kenapa begitu signifikannya lawatan sulung Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman ini. Selepas kita berehat seketika ini, saya nak minta Prof untuk kita beri perhatian yang lebih lagi iaitu kita melihat kepada momentum perhubungan yang ada. Tadi disebutkan ada peningkatan 5.9% daripada segi trade pada tahun perdagangan untuk tahun 2023. Tetapi dalam kita melangkah ke hadapan, apa peluang dan juga kerjasama ekonomi baharu yang perlu diterokai bukan saja untuk Jerman melabur di Malaysia, malah untuk Malaysia juga boleh melabur di Jerman. Apa peluang-peluang kerjasama ekonomi baharu yang boleh memberi manfaat untuk Putrajaya dan juga Berlin? Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi hari pertama di bulan Ramadan dan sudah tentu ada perkara juga diskusi-diskusi penting yang perlu diteruskan. Tetapi untuk waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofiah menzahirkan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam di negara ini. Menerusi catatan di Facebook, Sultan Ibrahim menyuruh umat Islam supaya merebut peluang untuk mempertingkatkan amal ibadah dan mengeratkan ukhuwah sesama umat selain mengetepikan sebarang perselisihan, perbalahan dan perseteruan bersempena dengan bulan Ramadan yang barakah ini. Sri Paduka Baginda turut mengajak seluruh umat Islam untuk bersama baginda bermunajat dan berdoa semoga Malaysia terus dirahmati dan diberkati serta dilindungi daripada apa jua bentuk ancaman, bencana dan musibah. Pembawa besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad pada Ahad lepas mengumumkan umat Islam di Malaysia mula berpuasa pada hari Selasa iaitu pada hari ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, saya masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Timbalan NAIB Chancellor bagi Akademik dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Kami masih lagi bercakap tentang apa signifikan lawatan Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman. Sudah tentu melihat kepada misi mengeratkan hubungan dua hala dan juga misi untuk menggandakan pelaburan untuk Putrajaya dan juga Berlin. Untuk waktu ini, Prof, apa lagi ataupun apa peluang kehadapan untuk Putrajaya dan juga Berlin untuk mengeratkan kerjasama khususnya dalam sektor ekonomi baharu? Tadi disebutkan tentang malah sebelum lawatan Perdana Menteri ini sudah pun dinyatakan akan diberi tumpuan dalam lawatan rasmi ini untuk melihat kepada kerjasama dalam tenaga boleh diperbaharui. Apa lagi peluang-peluang lain dan apa sebenarnya manfaat kehadapan untuk Putrajaya dan juga Berlin ini, Prof? Ya, peluang kalau kita tengoklah data yang ada lah yang available, kita boleh dapat 700 lebih syarikat-syarikat Jerman yang sedang melabur dan membuka kilangnya di Malaysia sebagainya. Jadi dalam konteks ini juga saya rasa apa yang cuba Malaysia ingin usahakan adalah untuk supaya Jerman boleh menjadikan Malaysia sebagai satu hub lah, satu hub kepada pembangunan industri ataupun pelaburan yang cuba dibawa oleh Jerman itu ke rantau sebelah sini, ke rantau Asia Tenggara. Jadi itu sebab kita menyediakan package, insentif yang menarik lah untuk menarik untuk menarik lah pelabur-pelabur daripada Jerman itu untuk datang ke Malaysia. Dan kalau kita lihat lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun misalnya beliau melawat kilang Siemens misalnya, dan juga yang kita tahu juga ada syarikat-syarikat insinyur yang membuka kilangnya di Kulim kan. Dan kalau kita juga tahu bahawa syarikat-syarikat automotif misalnya BMW, Porsche pun mereka ada membuka kilang di Malaysia. Jadi dalam konteks ini sangat signifikan banyak pelaburan yang boleh diteruskan dan dibangunkan oleh melalui kerjasama antara Malaysia dengan Jerman itu sendiri. Dan yang kalau kita tahu macam contoh insinyur misalnya, syarikat yang mengeluarkan hasil komponen bateri misalnya, yang kita tahu dalam matlamat kita menuju kepada teknologi hijau, industri berasaskan teknologi hijau. Jadi yang penting adalah ada pelaburan langsung lah oleh terutama daripada Jerman ini untuk terutama dalam konteks dalam industri otomotif yang sekarang ini kita ke arah penggunaan kereta elektrik misalnya. Jadi sekiranya ada teknologi itu dah datang di Malaysia dan dikeluarkan di Malaysia dan malah kita pun ada perlombangan RE misalnya yang boleh dimanfaatkan untuk teknologi bateri misalnya dan industri lain. Saya rasa memang sudah semestinya Malaysia menjadi satu hub yang sangat atraktif lah kepada Jerman ini untuk datang. Ini kalau kita tengok dalam konteks ekonomi, pelaburan yang boleh dibawa oleh Jerman. Tapi kalau dalam konteks macam saya dalam industri pendidikan, memang kita tahu bahawa kerjasama pendidikan tinggi antara Malaysia dengan Jerman itu sangat rancang. Dan kita dah hantar banyak pakar-pakar kita belajar di sana, malah ada kerjasama antara universiti. Misalnya UM pun ada kerjasama dengan agensi foundation, Konrad Adenauer Stiftung misalnya, untuk merancangkan aktiviti di pendidikan tinggi, kepimpinan sebagainya.
So dalam konteks ini saya rasa dengan bererat lagi hubungan antara Jerman dengan Malaysia ni, saya rasa banyak lagi aktiviti kerjasama double degree misalnya, atau student mobility antara kedua-dua negara yang saya rasa boleh dirancangkan yang melibatkan manfaat kepada kita, khususnya dalam konteks teknologi transfer itu sendiri. Yang mana kita tahu fokus kita memang jelas tentang isu-isu berkaitan dengan kejuruteraan, pendidikan dan sebagainya. Dan ini boleh dimanfaatkan oleh warga kita sendirilah untuk jadi tenaga kerja mahir yang boleh digunakan pakai oleh industri yang dibawa oleh Jerman ini untuk memajukan industri di Malaysia itu sendiri dan juga untuk memberi manfaat ekonomi juga kepada Jerman. Jadi masuk dalam konteks ini sangat banyak peluang yang perlu diambil, dan saya rasa lawatan ini sangat signifikan dalam konteks kita sekarang ni menuju ke arah pemulihan ekonomi yang lebih baik pada masa akan datang, dan saya rasa ini juga akan merancangkan lagi aktiviti khususnya melibatkan Persatuan Eropah, Jerman dan juga Malaysia pada masa akan datang. Bagaimana Prof melihat peluang yang ada ini ataupun signifikan hubungan dua hala antara Putrajaya dan juga Berlin ini, apa peluang dan juga apa peluang yang tidak sepatutnya untuk Malaysia terlepas dalam lawatan pada kali ini? Tadi disebutkan banyak sebenarnya signifikan daripada kita melihat kepada pelaburan, teknologi, malah dalam pendidikan tinggi juga disebut sebentar tadi oleh Prof. Tetapi bagaimana Prof melihat Malaysia perlu melangkah ke hadapan sedikit lagi untuk berusaha untuk menjadi pintu utama pelaburan Jerman, bukan saja untuk Malaysia tetapi di rantau ASEAN ini, tetapi melalui Malaysia, Prof. Ya, seperti saya sebut tadi, memang kita tahu bahawa Jerman sebenarnya telah ada hasrat yang sangat besar melihat potensi Malaysia sebenarnya dari segi ekonomi, dan mereka kalau saya boleh ingat ketika zaman Gerhard Schröder ketika itu menjadi Chancellor telah mula nampak bahawa potensi Malaysia itu dah mula bekerjasama dan telah melawat Malaysia sebenarnya ketika itu. Jadi dalam konteks ini saya rasa mungkin ada cadangan jugalah di pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin membawa Olaf Scholz, Chancellor yang ini Jerman, untuk datang dan terus merancangkan lagi aktiviti ekonomi di sini lah. Kerana kita nampak bahawa yang penting sekarang ni adalah hubungan yang baiklah antara kedua-dua negara, dan hubungan ini harus diteruskan. Dan kalau kita lihat dalam konteks perdagangan pun sangat rancak antara kedua-dua negara, dan saya rasa hubungan yang baik ini harus dikekalkan, dan saya rasa isu yang berbangkit masalah isu yang disebut tadi tentang isu masalah sawit, kita tak boleh nak menjual hasil produk sawit kita walaupun kita ada jual kita maksudnya ekspor ke Persatuan Eropah dan Jerman banyak dalam contohnya produk-produk elektronik, ada juga produk-produk chemical yang dibawa, tapi dalam konteks isu yang jadi juga permasalahan yang timbul di antara kita adalah isu kelapa sawit. Mungkin ada inisiatif mungkin cuba dibawa oleh Malaysia dan diharapkan pihak Jerman boleh meyakinkan sebab kita tahu Jerman adalah negara terbesar yang mengkepalai Kesatuan Eropah, supaya Kesatuan Eropah boleh dipujuk untuk menerima balik produk contohnya dari konteks sawit ini, supaya boleh penjualan sawit itu dilakukan di negara-negara Kesatuan Eropah lah. Jadi ini mungkin adalah agenda yang telah disediakan. Tapi dalam masa sama juga kita tahu bahawa Jerman dengan teknologi AI-nya, teknologi modernnya, dan juga peneraju kepada revolusi industri 4.0 sebenarnya adalah Jerman. Jadi itu nampak signifikannya sangat besar hubungan yang baik ini berjalan, dan saya rasa dengan lawatan ini dan mungkin akan insyaAllah mungkin akan ada lawatan susulan kemudian oleh Chancellor Jerman ke Malaysia. Jadi dalam konteks ini saya rasa boleh menambah lagi yakinkanlah hubungan ini menjadi lebih baik, dan saya rasa memakmurkan dan manfaatnya akan saya rasa diterima oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya dan juga rakyat Jerman. Okay, baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, yang mana berkongsi pandangan melihat sejauh mana signifikannya lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman, lawatan rasmi 6 hari ini. Banyak perkara sebenarnya itinerary ataupun atur cara yang bakal dilalui oleh Perdana Menteri dan juga delegasi yang berada di Jerman pada ketika ini, dan pastinya rakan kami Irfan Faruqi juga berada di sana membawakan perkembangan
semasa laporan berita baik di Buletin Awani 745 khususnya juga di platform astroawani.com. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzizin, salam hormat.